Nama saya Syamzaki Muhammad Rizwan. Nombor metrik D111-0678. Nama saya Mak Aina Tasha binti Abdullah. Nombor metrik D1910322. Nama saya Nur Alia Amika binti Jumain. Nombor metrik D1910381. Nama saya Putri Ayu Aisyah binti Zainal Abidin, nombor matriks D191-0571. Nama saya Nafakir Zati binti Agu Majid, nombor matriks D191-0262. Okey, seterusnya kita pergi pada definisi musyarakah. Okey, musyarakah ini bermaksud adalah kerjasama di antara dua pihak atau lebih di dalam sesebuah usaha tersebut, ataupun secara amnya dia bermaksud pergabungan serta pencampuran antara sesuatu perkara tersebut. Okay, ayat Al-Quran atau hadis berkaitan musyarakah. So ayat Al-Quran, firman Allah SWT, maksudnya kalau pula mereka saudara yang seibu itu lebih daripada seorang, maka mereka sekutu pada 1/3 dengan mendapat sama banyak lelaki dengan perempuan, iaitu surah An-Nisa ayat 12. Kemudian hadis, ijtihad Sayyidina Umar Ibn Al-Khattab dalam menepati maksud yang tersirat di sebalik hadis Rasulullah SAW. Maksudnya daripada Ibnu Abbas radhiyallahu anhu berkata, sabda Rasulullah SAW, berikan bahagian warisan yang ditentukan kepada pemiliknya. Adapun lebihan maka bagi pewaris lelaki yang paling dekat nasabnya. Okey, seterusnya kita pergi kepada syarat dan pembahagian al-masalah dan al-musyarakah. Okey, al-musyarakah ini lainnya terbagi kepada dua bahagian besar. Yang pertama ialah syirkah amlak, iaitu pencampuran harta dan pemilikan. Bentuk syirkah yang kedua pula ialah syirkah al-uqud, di mana ianya terjadi disebabkan perjanjian bersama di antara dua pihak atau lebih ke atas satu usaha. Seterusnya, kita pergi ke syarat harta musyarakah. Apa syarat harta musyarakah ini? Syarat harta musyarakah ini di mana furu' al-masaid syirkah telah membincangkan syarat harta jenis pengikut ini hendaklah tulen dan tidak boleh palsu. Dan yang kedua, jika dicampur harta tersebut, ia hendaklah tidak boleh dibezakan lagi. Dan ketiga pula, harta tersebut hendaklah dari jenis yang sama. Namun begitu ketika syarat ini juga adalah selaras daripada fuqaha al-Syafi'i. Okay, seterusnya berkaitan dengan penyelesaian musyarakah. Okey, penyelesaian musyarakah ni ada dua pendapat. Pendapat pertama adalah pendapat daripada mazhab Hanafi, Hambali dan daripada Ali bin Talib, di mana pendapat ini berpendapat bahawa saudara lelaki sebapa seibu terdinding daripada hak warisnya. Disebabkan apa? Ini lebih bersesuaian dengan kaedah asal, iaitu didahulukan ashabul furud, iaitu kadar yang telah ditetapkan oleh syarak. Okey, seterusnya adalah pendapat yang kedua adalah berdasarkan daripada pendapat mazhab Maliki dan Syafi'i, di mana saudara lelaki sebapa seibu mendapat waris bersama saudara lelaki seibu. So berdasarkan pendapat ini, Umar bin Khattab telah membuat keputusan bahawa pendapat yang kedua ini adalah yang tamat, yang diterapkan di mahkamah syariah. Okey, dalam pendapat bahagian yang kedua ini adalah, yang paling penting adalah perkongsian antara saudara lelaki seibu sebapa dengan saudara seibu pada kadar 1/3 yang mana disamakan dengan kedudukan lelaki dan perempuan padanya. Okay, seterusnya kita lihat contoh penyelesaian. Okey, ini contoh penyelesaian bagi pendapat yang pertama, iaitu pendapat Ali bin Abi Thalib. Okey, di mana contoh penyelesaian pertama ialah dalam kes ni si mati telah meninggalkan suami, ibu, dua saudara seibu, dua saudara sekandung. Okay, dalam kes ni suami mendapat 1/2 bahagian kerana tak ada anak. Ibu mendapat 1/6 kerana dia mempunyai saudara yang ramai. Dua saudara seibu mendapat 1/3. Manakala dalam dua saudara sekandung, bahagiannya adalah asabah kerana saudara sekandung ni tidak menerima bahagian kerana telah habis digunakan oleh ahli waris ashabul furud. So asal masalah dalam kes ini adalah 6, di mana samakan penyebut mausul, iaitu samakan yang paling kecil lah. So samakan kepada 6. So dalam kes ni, contohlah, kes ni harta si waris adalah RM500,000. Maka bahagian tu darabkan dengan jumlah harta bersaka, dapat setiap ahli waris tu dapat berapa ringgit lah, macam tu. Okay, seterusnya bagi pendapat yang kedua, kita dapat lihat daripada kes mahkamah lepas, di mana dalam kes ni si mati ni telah meninggalkan pusaka yang bernilai dalam anggaran RM200,000. Di mana dalam kes ini, mahkamah telah memilih pendapat yang kedua, iaitu pendapat mazhab Syafi'i dalam kes ini,
iaitu bahagian saudara lelaki seibu sebapa dan saudara perempuan seibu sebapa. Saudara perempuan seibu adalah berkongsi 1/3 bahagian di mana dibahagikan sama rata tanpa mengira lelaki ataupun perempuan. Okay, macam dalam kes ni, seperti kita tahu dalam harta pusaka, lelaki akan dapat lebih daripada perempuan. Tapi dalam kes ni dia mendapat pengecualian kerana ia termasuk dalam kes khas, maka dia berkongsi sama rata iaitu 1/3 bahagian. Details bagi kes mahkamah lepas di mana dalam kes ni si mati telah meninggalkan ibu, suami, saudara lelaki seibu, saudara perempuan seibu, saudara lelaki seibu, saudara perempuan seibu. Di mana ibu mendapat 1/6 bahagian, suami mendapat 1/2 bahagian, manakala semua saudara yang terlibat dalam kes ini berkongsi 1/3 bahagian secara sama rata. Itu yang telah diputuskan oleh mahkamah. Okey, manakala seterusnya adalah selesaikan bahagian asal masalah di mana asal masalah dia adalah 6, iaitu kita kena kecilkan penyebut yang paling kecil itu adalah 6. So samakan penyebut setiap waris tersebut. So dapatlah setiap asal masalah. Ibu satu asal masalah dia, suami 3 dan semua saudara adalah 2. Okey, seterusnya adalah habuan. Okey, habuan jumlah harta pusaka dalam kes ni adalah RM200,000. Maka bahagian tu darabkan dengan jumlah pusaka iaitu RM200,000 dan akan dapat setiap habuan dapat berapa ringgit. Okey, definisi Umariyah. Disebut sebagai Umariyah kerana maksudnya adalah dua masalah yang diputuskan cara penyelesaiannya atau dikenali sebagai qarawain mufrad dari lafaz qara kemudian dirasmikan menjadi qarawain yang maknanya 2 bintang cemerlang yang diperkenalkan oleh Sayyidina Umar ibnu Al-Khattab radhiyallahu anhu saat menjadi khalifah kedua dan diterima oleh sahabat dan diikuti oleh jumhur ulama. Dalam kes ni Umar radhiyallahu anhu menyerahkan 1/3 baki kepada ibu selepas suami atau isteri mengambil bahagian mereka. Okey, seterusnya kita tengok dalil tentang Umariyah. Bismillahirrahmanirrahim. Fa illam yakul lahu waladun wa warisahu abawahu fala ummahi sulus. Maksudnya tetapi jika si mati tidak mempunyai anak, sedang yang mewarisinya hanyalah kedua ibu bapanya, maka bahagian ibunya adalah 1/3. So kita tengok hadis ni, dia cakap ibu mendapat 1/3 dan bapa akan dapat asabah saja. Benda ni dia bertentangan dengan sistem faraid yang biasa. Sebab sistem faraid yang biasa tu dia mengangkat lelaki. Sebab apa? Sebab lelaki ni dia penyambung keturunan keluarga tu. Sebab tu lelaki dapat banyak daripada perempuan lah. Tapi dalam Umariyah ni perempuan ibu yang dapat banyak daripada bapa. So benda tu adil. So apa yang Sayyidina Umar ni buat untuk bagi adil, Sayyidina Umar ni telah berijtihad dan memutuskan bahawa ibu akan dapat 1/3 daripada baki daripada si suami ataupun si isteri. Bukannya 1/3 daripada harta keseluruhan si mati tersebut. Terusnya kita tengok syarat ataupun pembahagian di dalam Umariyah. So contoh yang pertama kita tengok jika si mati meninggalkan suami, ibu dan bapa. So suami dia akan dapat bahagian 1/2. Mana kita dapat 1/2 ni kita tengok pembahagian sistem faraid yang biasa tu lah. So ibu pula akan dapat 1/3 baki ataupun lebihan daripada si suami ni dapat dan bapa pula akan dapat asabah. Terusnya contoh yang kedua pula, jika si mati meninggalkan isteri, ibu dan bapa. So isteri dia akan dapat 1/4 bahagian, ibu pula dapat 1/3 baki dan lebihan daripada si isteri ni dapat dan bapa pula akan dapat asabah. Contoh yang terakhir adalah jika si mati dia meninggalkan 2 isteri, ibu dan bapa. So beza dia kat sini, si mati tu dia ada 2 isteri. So tadi isteri kan dapat 1/4 kan. So kalau dia ada lebih daripada 1 isteri, so setiap isteri tu akan dapat 1/4. Contoh dekat sini 2 isteri kan. So setiap seorang isteri tu 1/4, bukannya 2 isteri tu 1/4. So kita tengok ibu pula, ibu macam biasa 1/3 baki daripada 1/3 daripada baki kedua-dua isteri ni dan bapa pula akan dapat asabah. Asabah ni lebihan daripada harta selepas dibagikan kepada semua pewaris. Sesuai penyelesaian kes Umariyah dalam amalan syariat, sekiranya lelaki dan perempuan berada pada taraf yang sama, maka perempuan mendapat 1/2 daripada bahagian lelaki. Imam Al-Rahabi menyebut dalam nazamnya, sekiranya terdapat suami atau isteri, ibu dan bapa, maka ditetapkan 1/3 baki bagi si ibu. Jadi peruntukan 1/3 baki itu hanya melibatkan ibu saja.
next slide. Dia ada situasi ni berlaku dalam kes umayatan ni berlaku dalam dua situasi. Yang pertama apabila isteri itu meninggalkan suami, ibu dan bapa. Okey, situasi kedua apabila yang ditinggalkan adalah isteri, ibu dan bapa. Okey, next slide. Okay, kotak yang belah kiri itu adalah pengiraan asal. Okey, jika diselesaikan dengan cara biasa, bahagian yang bapa dapat lebih kecil dari bahagian yang didapat oleh ibu. Kita tengok dekat saham tu kan, dalam kotak belah kiri tu 2/6 ibu dapat, bapa dapat 1/6. Jadi bahagian yang bapa dapat tu lebih kecil daripada bahagian yang didapat oleh ibu. Okay, oleh itu perlu ada pengiraan baru. Okey, dengan cara ibu mendapat bahagian 1/3 baki. Okey, tengok dekat kotak yang belah kanan tu. Okey, yang isteri meninggalkan waris iaitu suami, ibu dan bapa. Okey, suami dapat 1/2 sebab tidak mempunyai zuriat. Okey, ibu dapat 1/3 baki. Okey, 1/3 baki daripada suami. 1/3 darabkan dengan 1/2. So dapat 1/6. Okey, 2 dengan 6 kita ambil asal masalah dia 6. Okey, 6 bahagi dengan 6 dapat 1. Darab dengan 1 dapat 1. Lepas tu 6 bahagi dengan 2 dapat 3. 3 darab dengan 1 jadi 3. Okey, so suami dapat 3/6, ibu 1/6. So bapa dapat asabah, baki daripada tu 3 dengan 1, so baki tinggal 2. So bapa dapat 2/6. Next slide. Okay, situasi yang kedua, tengok dekat pengiraan baru kes tu, kotak yang belah kanan. Suami meninggalkan isteri pula. Isteri, ibu dan juga bapa. Okay, isteri 1/4 sebab tidak mempunyai zuriat. Okay, ibu dapat 1/3 baki. Okay, 1/3 baki maksudnya 1/3 darab dengan 3/4 baki daripada isteri tadi. So dapatlah 1/4. So 4 dengan 4 kita ambil asal masalah dia 4 juga. Okay, 4 okey, 1/4 so 4 bahagi dengan 4 1/4, 4 bahagi dengan 4 1. Okey, isteri dapat 1/4, ibu dapat 1/4. Jadi bapa dapat asabah, baki yang tinggal adalah 1 tambah 1 2, so ada balance tadi 2 lah, 2/4. So bapa dapat 2. Okey, seterusnya kesimpulan. Okey, dalam hukum waris terdapat masalah yang mana cara penyelesaiannya keluar pada jalur pembahagian tahap waris sebagaimana yang dilakukan dalam menyelesaikan masalah masyarakat, iaitu dengan cara menserikatkan, iaitu menyekutukan antara bahagian-bahagian tertentu seperti yang dilakukan Umar Ibn Khattab dan ijtihadnya. Selain itu, Umar Yatain, maksudnya dua masalah yang diputuskan cara penyelesaiannya dan diperkenalkan oleh Sayyidina Umar Ibn Al-Khattab radhiyallahu dan juga dikenal sebagai Gharwain. Adanya masalah Gharwain ini terjadi kerana pada dasarnya bagi wanita dalam masalah kewarisan tidak ada yang menyamai atau bahkan melebihi bahagian laki-laki yang sama derajat dengannya. Oleh kerana itu, Sayyidina Umar Ibn Al-Khattab ni dia pecahkan masalah tersebut dengan ibu diubah ketika tidak ada anak dari 1/3 harta tu dijadikan 1/3 dari sisa harta. Ketika ahli waris iaitu ibu bersama dengan 2 orang iaitu ayah dan suami atau isteri, maka jumhur ulama pun berpendapat dengan Sayyidina Umar.